buat maksiat pagi petang siang malam. Diminta dibatalkan puasa cegah maksiat. Jadi kayak gini kalau maksiat suka sama suka nak berzina, tak ada orang boleh marah. Depan orang ke tengah jalan raya, jangan kosek orang sudah. Nampak? Syaratnya reda sama suka. Kerana innamal a'malu binniyat katanya. Ni puak-puak dajjal. Sebelum turun hak mata satu, hak mata dua dulu. Dia kau buta dah tinggal sebutir. Dia ni puak mata dajjal mata dua dulu. Nampak? Naik atas masjid, beri syarahan, pegang tokak. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Khutbah hari ni tentang kalau nak pergi berjalan, kuncilah pintu. Khutbah kepala otak mu gitu. Katalah yang haram itu haram, yang halal itu halal. Dia kata ittaqullah. Dia tak takut Tuhan. Dalam hati dia mu takut Tuhan lah. Aku tak payah takut. Dah tak takut. Dia tu tak takut. Dalil dia tak takut, tengok. Dia tak berani nak mengemukakan yang haram, yang terang, yang jelas. Masalah-masalah akidah umat Islam sekarang, halal haram yang tidak dipedulikan lagi, tak berani nak baca dalam khutbah. Sebab kalau baca boleh baca, tapi sekali ni kot kang kena tukar lagi. Tukar bukan kena hukum bunuh. Baik masyitah terjun dalam peruyuk air yang mendidih, gada nyawa mempertahankan akidah. Ni tu imam sayang ke 800. Nampak? Lebih masih terbaik orang puang. Tu imam tak ada stone orang panggil. Tak ada batu. Umat yang diresapi dengan rasio Yahudi ni akan mencari apa saja jalan penyelesaian di dalam menghadapi masalah-masalah umat, masalah negara. Tapi mereka tidak akan pergi kepada hukum Islam. Inilah umat munafikin akhir zaman. Dia akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah jenayah dan sebagainya, tetapi tidak akan menggunakan Islam, Al-Quran dan hadis sebagai jalan penyelesaian, kerana memang mereka telah dicop daripada azali lagi sebagai pembawa bendera munafikin yang menzahir-zahirkan Islam saja untuk mencari pengaruh dalam hati mereka ini. Mereka benci kepada hukum Islam. Allah Ta'ala tanya mereka, apa hukmal jahiliyati yabghun? Adakah hukum jahiliyah yang mereka itu duk cari-cari? Wa man ahsanu minallahi hukma? Siapa lagi yang lebih baik nisbah hukum lain daripada Allah Ta'ala liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita taat kepada orang Yahudi, jalan Nasara, sesungguhnya kita akan balik ke belakang. Apa belakang kita? Kita sekarang duduk di dalam cerahnya imam. Di belakang kita ada gelap kekufuran. Ikut Yahudi, ikut Nasara, mula-mula benda remeh, lama-lama benda akidah dan sebagainya. Akhirnya membawa kepada jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kata pengarang, contohnya jika orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Zaman sekarang kita dapat lihat kenyataan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka sedar ataupun tidak. Betul sungguh sabda Nabi SAW ini. Sekarang ini kita boleh lihat di keliling kelalang kita, anak-anak muda orang Islam yang mengaku Islam, yang ibu bapa mereka orang Islam. Seorang pun daripada ibu bapa mereka tak pernah pergi melawat Israel, tetapi anak-anak mereka mengikut perangai-perangai Yahudi. Kerana guru-guru Yahudi ni sangat kuat mengajar pagi, petang, siang dan malam. TV1, TV2, TV3 suku, NTV 7-Eleven, surat khabar lagi, menunjukkan, membawa bermacam-macam doktrin Yahudi yang diselitkan dalam drama-drama, dalam filem-filem, dalam lagu dan sebagainya. Dok tahan kita nak jaga anak kita, maka anak kita pun tewas di dalam ghazwatul fikri, serangan fikiran yang telah berjaya menumpaskan umat Islam pada rata-rata daripada negara umat Islam di seluruh dunia sekarang ini. Allahu Rabbi. Kalau buat pakaian, orang tak pakai dah. Pakaian Islam, pakai pakaian Yahudi, pakai pakaian Nasrani, mendedahkan aurat. Padahal mendedahkan aurat ini mengundang kecelakaan kepada diri kita.
kegelapan pada padang mahsyar bagi mereka yang meledahkan aurat di dalam dunia ini. Tak mau ikut, ini kuat, hebat serangan orang Yahudi Nasara. Datuk Guru ngajar setengah 45 minit, ya surah. Lepas tu tak ada balik Tok Guru rumah pula. 3-4 stesen tu baik. Duk ngajar pula. Kita tak berani nak tutup. Kalau rancangan-rancangan Yahudi Nasara nampak memperdayakan anak-anak kita, tak berani nak tutup kita. Pasal takut anak. Nampak? Tu baru anak, tak bini lagi. Bini tu biar kecing terus ayah. Ini kita. Dari mana nak menang? Dengar 45 minit je. Hak tu sehari semalam. Duduk ajar. Surat khabar pula, orang-orang yang ahli fasik menjadi penyunting-penyunting, menjadi ketua-ketua pengarang yang tak faham agama ataupun yang memang memusuhi agama Islam, dengan bertopengkan nama-nama orang Islam. Maka anak kita pun akhir-akhirnya akan tewas juga. Kita ni dengan taufik dan hidayah daripada Allah, alhamdulillah, boleh sedar juga. Walaupun dulu kita tergelang juga dalam mokyung, dalam rodak, dalam dikir barat puluh-puluh tahun juga. Sekarang alhamdulillah Tuhan pilih kita letak dalam masjid. Tapi anak-anak kita berat menanam. Kaki boleh berzina, buat balik orang puan zina di rumah, ayah tidak boleh larang kerana anak telah cukup 18 tahun. Kalau larang, ayah akan disaman oleh anak. Anak dia atas nasib lah, kelokat, ayah kena lokat. Pasal nak marah anak berzina. Akan datang berlakulah lagu tu. Kerana Nabi kata kalau masuk lubang bewok, nak masuk attack umat Islam. Hinanya. Siapa Nabi kata lubang bewok. Nampak? Kalau kata lubang burung, boleh tahan kira. Lubang burung ciok. Lubang bewok terus, Nabi kata. Nabi tahu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakaian menutup aurat, tak berapa suka. Kalau pakaian yang menutup aurat, yang ada ciri-ciri ulama, ciri-ciri Islam, lagi orang tak suka. Nak mengajar boleh dalam TV, jangan pakai serabang, pakai sokok hitam, hak tinggi sikit, hak boleh muat anak kambing seekor lah sokok. Faham? Ini berat nana. Aku nak baca kedok, nak mengajar kedok, aku tak biasa pakai sokok hitam ni, malu juga. Tak apa, pergi di stesen TV pakai piah. Siapa dia ni waktu beli sokok hitam. Kalau tak baca 300 melayang. Jadi ustaz ahli neraka. Ustaz ahli neraka lah tu nak kenal. Nampak? Sebab apa? Tak berani dah. Kerana cari makan kot tu, tak cover dah lah hak haram tu haram. Nampak? Kalau orang tanya benda-benda yang haram jelas dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, oleh orang-orang pembesar-pembesar negeri, orang tanya benda ni, yang jawapannya membawa kepada haram, membawa kepada marah pemimpin, senang ni cara nak jawab, iaitu minta maaf lah, talian terputus. Dia kata gitu. Kita telefon juga, talian terputus semua. Dia kata stesen TV canggih, putus semua telefon. Ni puak-puak lagu ni. Allahu Rabbi. Anak-anak kita pun diracuni malu berpakaian sunnah. Malu pakaian sunnah. Tak. Dan setengah daripada ahli jemaah Islam pun malu berpakaian sunnah. Apatah lagi ahli jemaah Taghut, anak beranak Fir'aun tu, lagi pula malu. Kita anak ahli jemaah kita dah ada juga yang malu berpakaian sunnah, malu berpakaian dengan menutup aurat dan seumpamanya. Dalam muamalat mereka berjaya menjadikan riba seolah-olah satu kewajipan di dalam urusan jual beli, hutang gadai dan sebagainya. Dan ini riba sekarang telah diterima oleh umat Islam sebagai satu nadi, sebagai satu nyawa di dalam menghidupkan perniagaan. Mesti ada riba. Sampai sekarang umat Islam pun makan riba berpuluh-puluh ribu orang. Ustaz pun bahang riba, guru pun bahang riba, ngajar Quran pun ada riba, Al-Hafiz pun finance juga. Ini berjaya sungguh serangan orang-orang Yahudi. Habis dengan alasan darurah. Darurah mah. Kalau dia ngajar kat ustaz kata haram, tak apalah. Dia cari ustaz lain. Dengar ustaz kata darurah. Ni baru ustaz. Darurah. Ni kita nak dengar ni. Nampak? Jadi tak ada seorang masuk neraka habis darurah belaka. Muka laki kata guna bahan 8%, pinjam 1,000 bayar balik jadi 120,000, darurah. Muka laki. Muka laki pun tokak darurah suti tak perlu. Acur lebu perlu. Sedap sangat darah. Ini bisanya orang kafir, siapa dia boleh menjebakkan kita sendiri yang akan mempertahankan institusi riba ini.
Kita pertahankan sistem riba, padahal kita ni anti riba dah. Kita patutnya